Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut kemerdekaan buat Malaysia ke-64. Semoga Malaysia tambah maju, rakyatnya tambah makmur dan sejahtera. Amin. Oh ya, sebentar tadi saya tengok screenshot dari komenan para netizen Malaysia yang mengecam atlet Ukraina. Sebagian ya, bukan semuanya. Di sini saya amat menyayangkan. Please para netizen Malaysia yang tengok video saya, kalian sudah cukup baik dan belum terkenal buruknya. Jangan sampai seperti netizen dekat sini yang sudah famous akan keburukannya dan caci makiannya. Kalian jangan sampai menirukan hal yang sama, please. Itu juga membawa citra nama negara. Kalau misalkan ada pihak-pihak yang curang, yang tidak adil, biarkan saja, biar Allah Subhanahu wa taala yang membalas semua itu. Kita jangan ikut-ikutan seperti para netizen yang negatif, yang ikut kecam-kecam, menghina. Kalau kita mengecam, menghina fisik seseorang, apa bedanya mereka sama kita? Apa bedanya? Sama saja. Saya macam ini karena saya sayang kepada kalian semua. Alright? Oke, langsung mulai saja. Di sini ada saudara dari Malaysia kirim sebuah link video. Nama saudara kita itu Sazwan Sidek. Ceramah dari Ustadz Abdul Khairi. Ustadz Abdul Khairi, baru dengar saya itu Ustadz. Oke, daripada penasaran, kita akan lihat seperti apa ceramah Ustadz ini. Saya ada mak tuan. Mak saya mati baru sebulan. Oh, ini nampaknya masa khutbah Jumat. Dia selalu doa, dia jumpa saya. Kalau jumpa, Khairi aku tak larat dah. Mak saya kena dialisis. Cuci manis ada, buah pinggang ada, jantung pun ada. Macam-macam. Oh, buah pinggang saya tahu apa. Tapi dia jumpa siapa pun dia akan sebut, kalau lah aku nak mati, dia kata aku nak mati hari Jumaat, dia kata. Saya kata, mak awak duk sebut macam tu, hari Jumaat ni seksa kubur tak ada orang yang mati hari Jumaat, dia kata. Dia duk sebut macam tu lah. Tuan-tuan, baru ni saya menunaikan haji. Sampai saya bertolak, ketika saya bertolak, mak saya masih sihat. Dia kata, mak ni cek nak pergi ni, haji ni macam mana? Hampir, dia kata. Mak nampak tak sihat ni? Tak apa, dia kata. Hampirlah buat, insyaAllah mak sihat. Saya pegang tangan dia, cium pipi dia. Tapi dalam hati saya kata, aku pergi ni, mak aku tak ada dah. Sebab nampak mak uzur sangat dah. Saya pergi tuan-tuan, sampai ketika hari wukuf, saya berdoa sungguh-sungguh, ya Allah, kalaulah kau nak mati mak aku, mati bagi aku ada, ya Allah. Aku nak mandi jenazah mak aku. Aku nak semayang jenazah mak aku. Aku nak baca talqin dekat mak aku. Aku nak urus mak aku. Ya Allah, kau bagilah mak aku mati hari Jumaat. Saya doa sungguh-sungguh. Alhamdulillah tuan-tuan. Ketika mana habis wukuf, habis selesai haji, saya telefon, mak, alhamdulillah Khairi, hang doa mustajab, aku sihat, dia kata. Tuhan bagi sihat seminggu. Seminggu lepas wukuf sihat, tuan-tuan. Dia boleh bangkit, boleh jalan, boleh masak, tuan-tuan. Lepas seminggu, saya duduk depan Kaabah, ayah saya telefon, Khairi balik. Saya tak apa ayah. Mak hang nazak, dia kata. Duk menanti hang. Duk menanti hang balik, dia kata. Saya bayar bawa jamaah, tuan-tuan nak balik macam mana? Ayah tak boleh balik, ayah. Saya bawa jamaah. Dia kata, hang baliklah, mak hang duk tunggu hang, dia kata. Udah kasih tanda ya. Tuan-tuan apa nak buat? Saya duduk depan Kaabah, ya Allah, kalau mak aku nak mati, bagi mati depan aku, malam ni aku nak balik. Saya ambil tiket balik, tuan-tuan. Sampai mak saya nazak, tuan-tuan, duduk ICU. Saya pergi pegang tangan dia, cium tangan dia, cium pipi dia, bisik kat telinga dia. Mak, Khairi balik ni. Tiba-tiba dia buka mata dalam keadaan ICU. Lah, hang balik dah. Alhamdulillah. Sonok saya, tuan-tuan. Dia tanya, mak sedang alhamdulillah mak Khairi balik dah. Ni hari ni hari apa? Dia tanya. Hari ni hari Rabu, dia kata. Aku kalau mati hari Jumaat, aku seronok. Dia sebut. Dia kata, mak ni ya Allah, nak minta sangat mati hari Jumaat. Tiba-tiba masuk hari Jumaat, tuan-tuan, Allah panjangkan umur. Doktor jumpa kami, mak ni boleh operate, tuan-tuan, jantungnya. Jadi kalau boleh bawa PIJN, tuan-tuan, hari Rabu sampai, mak saya nak operate tak boleh, tuan-tuan, kritikal. Kami tengok-tengok mak kami masa tu pergi sihat, tuan-tuan. Sampai tuan-tuan, pukul 10 doktor panggil semua. Doktor panggil, doktor kata, mak napasnya telah berhenti. Mak dah tak ada. Doktor bayang tengok hari Rabu. Semua menangis, tuan-tuan. Tiba-tiba lepas setengah jam buat CPR, doktor datang semula. Mak masih bernapas. Kami pergi kat mak, tuan-tuan, masa itulah paling sedap, tuan-tuan, dalam hidup saya. Bila saya cium pipi seorang ibu. Sebab tu, tuan-tuan, ada mak, hargailah.
Saya cium pipi dia, saya kata, ya Allah, puasnya mak aku masih hidup. Saya cuma, jangan lupa mak, la ilaha illallah. Dia sebut la ilaha illallah, tuan-tuan. Hari Khamis dia mula tak larat. Hari Khamis, tuan-tuan, teruk dah. Dia memang terlalu uzur. Nampak sangat kritikal. Malam Jumaat, tuan-tuan, hari Khamis malam Jumaat, doktor panggil. Doktor kata, kami tak boleh buat apa dah. Bila tak boleh nak buat apa-apa yang kita nak sebagai seorang anak. Ya Allah, kalau kau nak ambil mak aku, ambil lah. Kalau mati itu baik baginya. Kalau kau nak panjang umur, panjanglah ya Allah. Kalau hidup itu baik baginya. Pukul 4.29 doktor panggil. Masuk, dia kata semua. Mak dalam keadaan kritikal. Pergi masuk, tuan-tuan, tengok mak. Ajak, la ilaha illallah. Dia tengok, tuan-tuan memandang. Kemudian dia sebut, dia angkat tangan je ni. Kemudian meninggal. Dia mati 4.26 minit pagi. Dah masuk hari Jumaat. Seperti mana dia minta. So. Saya kata, ya Allah, mak aku minta mati hari Jumaat, Allah. Tapi tuan-tuan tengok masa hidup dia macam mana. Ayah saya kata, tak pernah miss tinggal surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat. Tak pernah miss untuk membaca suratul Mul hari Jumaat. Tidak pernah tuan-tuan tinggal setiap malam Jumaat membaca suratul Yasin. Mak hang dia kata, duduk dengan aku tak pernah tinggal bangun tahajud. Saya nak tanya tuan-tuan, apa bekal tuan-tuan nak mati nanti? Tahajud pernah bangun tak? Quran pernah baca tak? Dia selalu baca Quran, tuan-tuan. Dia mati hari Jumaat. Dia mati angkat jari. La ilaha illallah. Dah habis tuan-tuan meninggal. Kami kata mak, dekat ayah, kami nak mandi jenazah mak. Kemudian habis sembahyang subuh, dia angkat datang dua orang ustazah. Ni cerita sikit tuan-tuan. Ustazah ni kata, kami nak mandi jenazah makcik ni. Kami ada ramai tuan-tuan. Saya kata, makcik, jangan mandi jenazah mak kami. Kami ada ramai, kami nak mandi jenazah mak kami, boleh tak? Dia kata, buatlah. Kami angkat mak kami dengan kasih sayang mak, tuan-tuan. Ada 20 orang, ada cucu, angkat, letak dia. Kemudian saya ambil ayat, ustazah ni tengok aja. Saya jurim badan mak sambil doa. Ya Allah, kau jadilah ayat yang gugur ke bawah ini seperti mana gugur dosa mak aku, ya Allah. Ustazah tu tengok menangis, tuan-tuan. Kami sapu wajah mak. Ya Allah, jadilah wajah mak kami berseri-seri dengan mandian ini, ya Allah. Ustazah tu tengok menangis, tuan-tuan. Dah habis ustazah tadi pergi jumpa ayah saya. Pakcik ni siapa? Ramai-ramai ni mandi jenazah makcik ni. Pakcik dia kata, ayah saya kata, ustazah, inilah anak-anak dan cucu saya. Ustazah ni kata, saya 30 tahun dah mandi jenazah orang. Tak pernah tengok ada anak mandi jenazah macam ni. Bersyukurlah makcik ni dia ada anak dan cucu. Saya rasa puas hati, tuan-tuan, dapat mandi jenazah mak. Lepas saya ambil wuduk, sapu wuduk di mukanya. Saya doa, kau jadilah wajah mak aku ni berseri-seri seperti awliya. Jangan kau jadikan wajah mak aku, ya Allah, seperti mana musuh-musuhmu. Ketika lepas ambil wuduk, tuan-tuan, mulut dia terbuka, tiba-tiba nampak dengan jelas. Senyum saja wajah mak saya. Saya kata, ya Allah, aku nak mati macam mak aku. Aku nak mati macam mak aku. Mak aku mati ni macam mana? Dia ada bekal, bang. Dia ada bekal, bang. Dia Quran tak pernah tinggal. Dia selalu puasa sunat. Dia selalu bagi sedekah. Dan dia kata pula dekat adik saya, kalau mak mati, hang tengok dalam almari tu, ayah saya pun tak tahu. Duit tu hang wakaf lah untuk sekolah abang hang. Habis tuan-tuan mak meninggal, adik saya buka dalam almari tu. Tengok-tengok dalam almari tu, dia simpan dalam hidup dia untuk wakaf 26,000, tuan-tuan. Kami pun tak tahu semasa hidup. Sebab tu berbekal lah, bang. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik bekal adalah takwa kita. Nak buat sunat, buat sekarang, bang. Nak puasa, buat sekarang. Nak datang masjid sekarang, bang. Nak mengaji sekarang, bang. Kerana apa? Inilah bekal kita. Jangan duk tangguh, bang. Paksa diri kita. Bila mati dah tak ada semayang. Bila mati dah tak ada baca Quran. Bila mati dah tak ada baca khutbah, bang. Maka marilah kita berbekal. InsyaAllah bekal kita akan memberikan kita ketenangan. Walaupun kita susah di dunia. Tapi kita akan senang di akhirat nanti. Sedih dan terharu sekali saya dengar cerita Ustadz Khairi ini. Arwah ibundanya ketika masa hidupnya tidak pernah tinggal surat Al-Kahfi, surat Yasin, baca Al-Quran, sedekah. Bahkan sedekah pun senyap-senyap.
Anaknya pun tidak tahu. Anak sendiri tuh, anak kandung. Masya Allah. Arwah punya prinsip, biarlah saya sama Allah yang tahu. Orang lain jangan sampai tahu, termasuk anaknya sendiri. Itu sangat terbaik, patut kita jadikan contoh. Bukan berarti yang bagi bantuan kasih tunjuk itu riya, bukan. Itu bagi contoh kepada orang lain atau motivasi kepada orang lain. Bukan riya ya, tapi Allah wa'alam ya kawan-kawan ya. Hanya Allah dan hati mereka masing-masing yang tahu. Saya amat-amat tersentuh dengar cerita dari Ustadz Khairi ini. Di akhir hayat ibundanya, segala cita-cita dan permohonannya itu terkabul. And then di sini juga disematkan pesan-pesan yang bermanfaat bagi kita semua. Ayo yang belum baca Al-Quran hari ini baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Yang belum sholat ke masjid, ayo sholat ke masjid. Harus dipaksakan segala sesuatunya. Kalau tidak dipaksakan, kita kan tidak tahu ajal itu kapan. Manusia tidak ada yang tahu satupun. Jangan tunggu tua dulu. Umur tidak ada yang tahu. Saya tunggu tua dulu. Saya masih muda, masih umur 15 tahun, 20 tahun. Buktinya, bayi ada yang meninggal. Anak-anak ada yang meninggal. Umur tidak ada yang tahu. Jangan tunggu tua dulu. Tunggu tua tiba-tiba di jalan meninggal macam mana? Kita maksiat. Astagfirullahaladzim. Jom sama-sama kita kumpulkan bekal untuk kita pulang kelak. Kalau misalkan masih susah-susah, kita paksakan sedikit demi sedikit. Jangan sekaligus. Misalkan hari ini baca Al-Quran 1 ayat, besok tambah lagi. Intinya dijaga, istiqomah dulu. Buat apa banyak-banyak baca Al-Quran sekaligus banyak, tapi jarang. Setahun kemudian baru baca. Sedikit tapi sering daripada banyak tapi jarang. Oke, malam ini saya sedikit tersentuh dan sedikit membuka hati saya. Jom, kapan lagi, bila lagi, harus sekarang. Karena ajal itu tidak menunda. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.